Hello, Assalamualaikum. Bertemu kita sekali lagi dalam sesi live FB Jabatan Pertanian. Jangan lupa like dan share, dan jika ada apa-apa persoalan boleh tulis di ruangan komen. So hari ini saya bersama dengan Puan Safura. Nama saya Khairul binti Kamarudin daripada Jabatan Pertanian, Bahagian Pengembangan Pertanian dan Industri Asas Tani. Dan saya Nur Safura binti Jaafar daripada Pusat Bimbingan Usahawan Serdang. Okey, atas permintaan ramai, kita hari ini akan berkongsi cara dan kaedah bagaimana untuk membuat produk makanan sejuk beku. Okey, kita tahu produk sejuk beku ni memang mendapat permintaan yang tinggi lah, terutama bagi golongan yang sibuk bekerja atau mungkin yang tak ada masa lah yang nak masak. So produk sejuk beku ni memang sangat memudahkan, dan juga sejuk beku ni adalah salah satu cara untuk mengawet makanan. So jangka hayat produk tu akan lebih lama lah. So Puan Safura mungkin boleh teruskan. Permulaannya semestinya kita akan siapkan dulu inti lah, inti cucu badak. Hari ni kita nak masak apa sebenarnya? Okey, kita nak masak cucu badak, dan semestinya inti lah. Inti kita biasa pakai inti kelapa pedas. Okey, saya tunjukkan bahan-bahannya. Hari ni saya buat untuk setengah suku adunan lah. Okey, bahan-bahan yang diperlukan adalah semestinya kelapa parut, kalau boleh yang muda dan tanpa ada hitam-hitam. Okey, yang seterusnya cili kering yang dah dikisar. Okey, udang kering ni kena rendam dululah, sebab ada kadang-kadang separuh udang kering ni dia masin, kena kisar. Okey, bawang merah kisar dahulu, bawang putih dikisar, dan serai dikisar bersama air sedikit lah. Okey, kunyit hidup dikisar juga, dan jintan manis, jintan putih dan ketumbar disangai. Kalau yang jenis flour ni kita kena sangai dan di blend kering lah. Okey, ni saya dah campurkan sekali. Okey, yang seterusnya gula merah, gula pasir dan garam, dan sedikit minyak untuk menumis. Okey. Jadi yang bahan-bahan kisar ni kita boleh kisar sekali lah kan? Okey, kita boleh kisar sekali je. Okey. Yang pertamanya mesti kena panaskan minyak dulu lah. Seterusnya kita kena tumis dulu lah yang bahan-bahan yang dikisar, cili kering, udang kering. Okay, bagi yang baru menonton boleh teruskan like dan share, dan jangan lupa juga untuk follow media sosial Jabatan Pertanian di FB, Instagram dan juga YouTube TV Pertanian. Kebiasaannya cucu badak ni zaman-zaman dulu lah kan, kita ni sampai sekarang kita dah komersialkan jadi sejuk beku. Jadi ni sekarang ni tak ada masalah untuk dapatkan di pasaran, sebab dah dibolehkan jadi sejuk beku. Okey, kita tumis dulu ni cili. Kita masukkan semua yang bahan dikisar. Serai, udang kering, bawang putih, bawang merah, kunyit hidup. Okey, kita tumis dulu sehingga kering. Kita dah pecah minyak dan sedikit kering. Okey, biasanya untuk buat makanan sejuk beku ni bukan hanya kuih-muih lah, banyak sebenarnya produk yang kita boleh sejuk beku kan. Okay, selain kuih-muih, biasanya orang tahu kuih, nugget, burger macam tu je. Sebenarnya banyak lagi produk yang boleh disejuk beku. Contohnya macam paste makanan, puri buah-buahan,
dan macam-macam lagi lah. Produk bakery pun boleh kita sejuk buku, contohnya macam kek, roti, pizza pun sebenarnya boleh disejuk buku. Okay? Okey. Salah satu lagi yang lain lagi Cik Noh, karipak, inti karipak pun kita boleh sejuk bekukan. Teknik dia, tip dia, kalau nak tahu, kentang tu kita goreng dulu. Kita goreng dulu, tujuan dia untuk kurangkan, minimaskan kandungan air dalam inti tersebut dan boleh disejuk bekukan. Yang penting sekali kena singkirkan sebanyak mana air yang boleh lah. Masak hingga kering, sebab bila ada air yang banyak, bakteria dia cepat membiak lah. So bila bakteria ada, produk akan jadi tak tahan lama. So penting tekniknya kita masak hingga kering lah, singkirkan air tu. Betul tak pula? Okey, sementara nak tunggu kering ni, mungkin kita berhenti sekejap dan stay tune, kita akan paparkan resipi di skrin sebentar lagi. Okey. Okey, inti kita dah kering dan pecah minyak. So ini kita boleh masukkan tadi yang sebut intan tadi. Okey. Pasang sekejap. Sikit kapit. Okey, kita masukkan gula gula pasir, gula merah, kita masukkan gula merah ni, dia akan seleman-seleman lah, dia akan mencair. Okay, dah agak dah cair gula, kita masukkan kelapa. Garam dulu garam ni macam ni sebab saya dah suka. Nanti tuan-tuan perempuan kalau di rumah, garam tu kalau boleh kita masuk sikit demi sikit. Sebabnya bulan kering tu dah masin, jadinya untuk kawal kemasinan daripada kita kena garam lah, kena kawal dia punya kemasinan dia. Okey. Akhir sekali kita masukkan kelapa parut. Kelapa parut ni kita bagi sebati. Okey. Berapa banyak yang kita dapat daripada adunan tu kan? Okey, kalau macam saya ni buat supu, kalau dalam ikut satu adunan kita boleh dapat dalam 1 kilo inti yang dah siap. Jadinya banyaklah boleh dapat. Jadi tu kita boleh frozen kan. Kalau frozen memang tahan lama lah. Bagi dia kering sikit, kering dan sebati. Okey, ni contohlah inti yang telah siap. Inti ni kita boleh frozen kan. Okey, inti pun boleh kita frozen kan. Kita boleh pack dalam, kalau bekas plastik macam ni sebenarnya tak berapa sesuai lah. Sebab bila kita sejuk beku, bekas plastik yang macam ni dia dia cepat rapuh ataupun dia boleh pecah lah. Lagi satu dia tidak kedap udara. So bila tak kedap udara tu, ais ni akan masuk ke dalam kan. Ais masuk ke dalam, dia akan merosakkan inti tu. Akan nampaklah kristal ais terbentuk nanti. Yang paling sesuai kita gunakan plastik jenis nylon PE, ataupun boleh juga menggunakan kalau paste ataupun slurry berupa buah-buah, boleh menggunakan plastik jenis aluminium yang tebal sikit lah, yang 4 lapis macam tu lah, 3-4 lapis macam tu Okey, dah siap dah. Okey, kita punya inti pun dah siap. Ini sebab
Tuan-tuan perempuan jangan pelik, saya guna sikit sebab saya buat 1/4 adonan daripada resepi asal ya. Ini boleh sebelum simpan tu kita kena sejuk, pastikan kena sejuk dulu baru buat masuk dalam packaging lah untuk kalau untuk sejuk beku. Okey. Jelas Okey, dah siap. Kalau ada apa-apa persoalan boleh terus ajukan di ruangan komen So lepas ni kita akan sediakan dia punya dough tu. So anda boleh stay tune dan kita akan tunjukkan dough sebentar lagi. Okey, kita bertemu lagi. So seterusnya Puan Safura, kita nak buat apa lagi? Seterusnya kita nak buat untuk dough lah, dough cucur badak. Okey, yang bahan utama dia mestilah keledek. Keledek ni tak kisah sebenarnya jenis orange ke putih ataupun purple pun ada. Tapi hari ni saya guna untuk keledek orange. Okey, yang keduanya tepung gandum. Tepung gandum tak kisah dia nama apa. Sedikit margarin dan sedikit garam. Dan minyak untuk masa kita nak buat masukkan inti untuk lesingkan pada minyak supaya tak pada tangan tak melekat lah. Okey, ini kena kukus, eloknya kukus lah. Kalau rebus dikuatri air terlebih banyak dalam keledek ni, seeloknya kukus dan dilenyek dalam 15 minit macam tu lah. Okey. Yang pertama keledek keledek yang dah dilenyek. Okey, masukkan margarin, dan garam. Okey, tuan-tuan untuk membuat duri keledek ni, tadi Puan Safura kata kita perlu kukus. Keledek ni kita boleh sejuk beku juga sebenarnya. Bukan tadi kita dah sejuk beku inti. Keledek ni pun kita boleh sejuk beku. Caranya sebelum kukus tu, keledek ni kita buang kulit dan potong. Kemudian kita boleh rendam dengan larutan sodium metal sulfate sebagai dia punya pengawet lah. Dan juga bagi mengelakkan keledek ni browning. Lepas tu kita kukus. Kukus ni sebenarnya untuk mematikan enzim dia lah. Bila enzim ada, enzim tu yang menyebabkan keledek ni jadi browning ataupun jadi bertukar warna coklat lah. Sebab tu kita kena kukus lepas tu kita boleh hancurkan menggunakan kalau banyak bolehlah menggunakan food processor ataupun bowl chopper kalau skala yang lebih besar lah. Okay. Saya nak masukkan ni dulu sambil-sambil tu saya masukkan tepung gandum tadi Okay. Bila keledek tadi tu dah hancur, boleh pack lah dalam plastik macam nylon PE ataupun aluminium tadi dan kita sejuk bekukan. Suhu sejuk beku ni biasa berapa Puan Safura? Okey, kalau untuk sejuk beku semestinya negatif 18 lah. Kena ikut dia punya suhu dia baru dia punya enzim mati, dia punya mikro tak ni lah. Mikro tidur lah. Tak tidur lah. Mikro dia tak aktif Okay, sebaik-baiknya kita perlu menggunakan blast freezer lah untuk menjujuk beku produk-produk macam ni lah. Okay, blast freezer ni dia menjujuk beku lebih pantas lah. Ni bagi sebati Okay. Lepas ni dah boleh goreng So saya panaskan minyak dulu lah. Ni dah agak-agak sebati Untuk yang ni timbangan untuk dough kita timbang untuk 30 gram untuk satu dough, untuk satu cucur badak lah
Saya timbang dulu Okey. Okey. Ini yang saya kata kena ambil sedikit minyak supaya dia tak melekat. Tapi Dia pastikan punya tangan kita mesti kena bersih dululah. Sebab kita kalau nak pakai plastik tu dia tak jadi bentuk bulat cantik lah. Dia akan comot. Orang kata tak ni lah, tak bersih orang kata. Tangan bersihkan dengan 7 langkah cuci tangan lah. Sama macam yang COVID tu kan. Okey. Okey. Lepelkan dulu. Okey. Ini inti tadilah. Inti yang kita dah buat Kalau contohlah tuan-puan dah buat inti ni terdahulu, kalau nak pakai kena masukkan chiller dulu ataupun masukkan dalam microwave lah. Kalau ada teknologi yang ni kan dekat rumah kan. Okey. Defrost dulu Defrost lah. dulu lah orang kata. Okey, anggaran tadi untuk dough dalam 30 gram. Yang untuk inti dalam 10 gram. Anggaran dalam satu sudu besar lah. Okey. Selesai. Okey, betul tutup je. Tutup je. Janji dia tak Inti dia tak terkeluar lah daripada ni biasanya cucu badak macam ni lah bentuknya. Tak pernah lagi lah jumpa cucu badak lain bentuk kan. Okey. Dah panas. So untuk adunan tadi kita dapat Kalau dalam satu adunan untuk resipi yang dipaparkan tu kita boleh dapat dalam 35 biji hingga 40 lah. Kalau untuk 30 gram inti yang dough luar lah. Kalau dalam 25 gram mungkin dapat dalam lebih lah 40 ke 45 biji. Tapi mungkin dia punya saiz dia mungkin berbeza lah, kecil sikit. Inti kena kurangkan lah yang semestinya. Okey, kita ada soalan Cik Munah? Oh, ada soalan. Soalan dari Junior Kebun. Soda meta dalam bahasa kampung apa? Oh, kat mana nak dapat? Soda meta dia bahan kimia ni. Bahan kimia ni dia tak ada bahasa kampung saya rasa. So mana nak dapat ni? Mungkin boleh cek dekat kedai bakery ataupun kedai yang jual bahan-bahan kimia makanan lah. Ya. Dia ada sukatan dia sebenarnya soda meta ni. Sebab bahan pengawet ni kita tak boleh terlebih Kalau terlebih nanti salah dari segi undang-undang makanan lah. Okey. Dah panas dah. Okey, minyak dah panas, kita boleh gorengkan. Untuk buat urat sejuk beku, kita kena goreng dia separuh Kalau sejuk beku kena separuh masak supaya nanti bila kalau pembeli beli produk, diorang boleh masak sekali lagi. Tu namanya sejuk beku, separuh masak orang kata. Lagi satu supaya dia tak melekat. Bila kita pack tu dia tak melekat antara satu sama lain. Okey. Rasa dah okey, dah panas. Kurang lagi. Okey. Okey. Kat sini. Sini. Ya. Ini contoh yang saya dah goreng separuh dan di frozen kan.
kita ada soalan Cik Munah? Oh, ada soalan lagi. Berapa lama boleh simpan dalam freezer? Okey, kalau dalam freezer macam saya kata tadi lah, 6 bulan sehingga setahun. Kebiasaannya 6 bulan lah kita bagi tarikh jangka ayat pada suatu produk. Tapi kalau setahun tu bergantung pada cara penyimpanan dan cara proses yang tuan kedai lah biasanya cara diorang buat. Boleh sampai sehingga setahun. Ya, bergantung pada penyimpanan jugalah dan cara proses. Kalau kita jaga kebersihan, insya-Allah lah boleh tahan lama lah. Okey. Kita goreng separuh masak tadi dah okey kan ni? Tadi sikit. Yang separuh masak. Tak perlu sehingga betul-betul garing lah. Kalau untuk produk lain pun sama saja, dia punya konsep frozen, goreng separuh masak. Lagi satu mungkin kita nak matikan kuman sekali lagi lah. Mungkin ada lagi kuman-kuman yang dekat tangan kita kan. Kalau bila goreng ni, bakteri semua matilah. Okay. Yang ni yang apa? Produk yang kita dah packkan untuk sejuk beku. Macam ni, lebih kurang macam ni lah dia punya cara packaging dan cara penyusunan untuk sejuk beku cucur badak lah. Dia tak boleh susun mendatar, dia kena susun mendegap macam ni. Supaya kita punya apa kualiti kuih tu tak ni lah, tak rosak. Ini dah hampir siap So kita ulang balik ni. Kita selain daripada kuih ni yang kita boleh sejuk beku, kita juga boleh sejuk bekukan inti dan juga pupa ataupun puri keledek tadi lah. Okay. Okey, ada soalan lagi tak? Tak ada. Kalau ada soalan lagi boleh ajukan di ruangan komen. Okey, yang ni okey. Sikit lagi Dia agak kekuningan sikit lah tapi jangan sampai masak lah. Okey, untuk mengadun tadi kan, kalau tak ada apa ni, kalau Mixer. Kalau tak guna tangan, kita boleh guna mixer kan? Kita boleh guna mixer. Kalau kuantiti sikit kita boleh pakai tangan. Kalau macam kuantiti banyak kita boleh kena elok kalau ada mixer boleh juga untuk adunkan lagi cepat lah orang kata. Ini soalan ni. Okey Dah siap. Dah siap lah. Okey. So kita pack dalam plastik macam ni dan kita boleh sejuk bekukan dalam suhu negatif 18 darjah Celsius. Okey. Yang ni lah hasil kalau yang untuk goreng makan terus lah, dia garing-garing sikit kan. Ada orang suka garing lagi, ada orang suka macam ni. Biasanya kalau orang jualan dia akan masak macam ni lah. Kalau macam ni untuk frozen lah, yang untuk di-pack kan dalam plastik PE. Okey. Okey, rasanya itu saja daripada kami.
Okey, diharap para penonton bolehlah mencuba resepi yang kami tunjukkan dan juga tips-tips yang kami kongsikanlah untuk membuat makanan sejuk beku ni. Okey. Okey, dan pada tuan-tuan dan puan-puan, kalau mana yang dah mencuba dan pernah ni, bolehlah upload pada ruang Jabatan Pertanian dan tag pada kami, dan supaya kita boleh sama-sama sharekan ilmu yang kita bagi pada semua. Upload dan tag Jabatan Pertanian. Okey, untuk lebih info mengenai khusus-khusus pemprosesan makanan, kami di Jabatan Pertanian ada mengadakan khusus pemprosesan makanan secara percuma. So tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk Jabatan Pertanian daerah ataupun negeri yang terdekat dan dapatkan info-info khusus secara yang kita sediakan secara percuma.